Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 26 September 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Majlis Perasmian Mini Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang berlangsung di Betong pagi tadi menguatkan lagi jangkaan pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 semakin hampir. Ketua Menteri yang juga Presiden PBB Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dalam amanatnya menyifatkan konvensyen tersebut sebagai ulang kaji sebelum menghadapi peperiksaan. Bila election, wallahualam, saya pun si tahu. Tapi selalunya kalau kita ada exam, walaupun kita tak bila exam, anak murid mesti bersedia memulahkan revision. Kita malah revision, kita belajar balik for us to face exam. Election pula, exam. Jadi kita tu adalah revision kita gitu. Dan saya yakin kita akan pas dalam exam yang akan datang. Dalam konvensyen kedua setelah yang pertama diadakan di Miri itu, beliau turut berkongsi mengenai kepentingan sudut infrastruktur yang harus dibangunkan di kawasan Betong demi menggalakkan lagi kegiatan ekonomi. Lapangan terbang di Sepauh kita mulakan, sudah ditender. Datuk Ahmad Douglas ngata bila pecah tanah, saya ngata anytime. Saya boleh pecah tanah ada airport di Sepauh. Kapal terbang, kita juga sedang berunding untuk mendapatkan kapal terbang kargo yang boleh mendarat di Sepauh. Sekarang ini kita akan membangunkan kawasan-kawasan yang terkena hakisan di tepi laut. Selepasnya kita akan sambungkan infrastruktur di kawasan-kawasan rumah panjang. Ini cara kita untuk membangunkan infrastruktur. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS turut meluahkan keyakinan kerajaan yang dipimpinnya ketika ini mempunyai hala tuju yang jelas untuk memajukan lagi Sarawak dan beliau turut memberi bayangan bahawa ada berita baik bakal menanti rakyat yang akan diumumkan apabila GPS diberi mandat pada PRN ke-12. Ada lagi nak saya pola. Lebih daripada 5% sales tax untuk minyak dan gas sumber tanah kita. Biarlah saya nyimpan dulu. 5 tahun akan datang. Kalau tuan-tuan rakyat Sarawak beri balik mandat kepada GPS, Sarawak akan bertukar kepada negeri yang lebih baik daripada hari ini. Saya percaya, I'm very confident because I know what I'm doing. And we know what we are doing. We have the direction. Kita ada hala tuju. Agi hidup, agi ngelaban. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas memberitahu ketegasan dan keberanian Ketua Menteri dalam menerajui kepimpinan Sarawak dan mengembalikan hak-hak negeri ini jelas terbukti apabila Petronas bersetuju membayar cukai jualan SST berjumlah 2.95 bilion ringgit. Beliau turut menyifatkan Datuk Patinggi Abang Zuhari sebagai pemimpin untuk semua rakyat kerana turut menjaga kepentingan dan pembangunan semua agama dengan menumbuhkan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Yang amat berhormat Abang Jo adalah leader of all races, all religion in Sarawak, from all region. Ini bukan hanya retorik, tapi nyata dalam dasar yang diamalkan oleh Yang Amat Berhormat. The policy of inclusivity jelas. Di Sarawak kita ada Majlis Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, menjaga hal ehwal orang agama Islam. Dan masa yang sama, Sarawak, the only state in Malaysia, ada UNIFOR. Satu unit yang menjaga hal ehwal penganut agama yang bukan Islam.
Jelas Dato' Amal Douglas, dasar inklusiviti Ketua Menteri juga dibuktikan dengan mewujudkan kawasan pembangunan seperti yang tertera. Tegas beliau, kerajaan GPS juga tidak pernah meminggirkan rakyat di luar bandar apabila menyediakan peruntukan yang besar dari 2017 hingga 2020 bagi tujuan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, bajet 2019 yang berjumlah 9.073 bilion telah diperuntukkan. Dari itu, 6 bilion atau 67% adalah untuk pembangunan kawasan luar bandar. Ini diteruskan lagi dengan bajet tahun 2020 dengan peruntukan keseluruhan 9.891 bilion dan 63% dari peruntukan pembangunan adalah untuk kawasan luar bandar. Ini termasuk 5.19 bilion untuk projek air, 5.145 bilion untuk jambatan, 797 million untuk sektor pertanian dan 40.5 million untuk baik pulih sekolah daif. Dalam majlis berasingan pada sebelah petang, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari diiringi Datuk Amal Douglas Ugah menyempurnakan Majlis Pelancaran Menara dan Perkhidmatan Telekomunikasi Smart 300 bertempat di Luban Ulu Betong. Turut hadir Menteri Muda Utiliti Bekalan Air dan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU merangkap Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Menteri Utiliti merangkap Adun Kemenang Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority Dr. Zaidi Razak serta div-div kenamaan yang lain. Laporan seterusnya. Temenggung kaum Iban, bahagian Semarahan Ayahanda Antoni Nyipa, seorang pemimpin masyarakat yang cukup disenangi dan disayangi. Penduduk khususnya di Semarahan dan Batang Sadung bakal bersara pada bulan Oktober ini. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Batang Sadung, Datuk Seri Nancy Shukri, semangat juang dan kegigihan Ayahanda Antoni sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan selama ini perlu ada di peringkat akar umbi sebagai contoh dan panduan dalam memainkan peranan dalam masyarakat. Beliau berkata demikian dalam majlis sejambak budi dan seikhlas hati khas buat Ayahanda Temenggung Antoni Nyipa bertempat di Dewan Mesra Simunjan pada Jumaat. Berikut pula di Matu. Kawasan Sungai Pasin akan dihubungkan dengan jaringan jalan raya apabila projek Jalan Pasin Matu yang bernilai RM65 juta siap pada 2022. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, semasa Majlis Perasmian Kepolisan Peringkat Daerah Matu Seri Keempat pada Jumaat berkata, kerajaan negeri juga akan memastikan penempatan itu dilengkapi dengan bekalan air bersih dan elektrik 24 jam. Tambah beliau, sebuah menara telekomunikasi juga akan ditempatkan di Sungai Nyamok yang akan memberi manfaat kepada penduduk Sungai Pasin. Dalam pada itu, Safi'i memberitahu kerajaan negeri mengiktiraf peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dengan melaksanakan pelbagai dasar bagi memperkasakan komuniti kampung. Pada majlis sama, beliau menyampaikan geran projek Kecilo Bandar MRP kepada 6 JKKK Sungai Pasin, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Sungai Pasin dan Kelab Kebajikan JKR Cawangan Mukah. Selanjutnya, perancangan untuk menaik taraf sistem perparitan bakal memberi manfaat kepada penduduk di kampung Bukit Pancur, khususnya dalam menyelesaikan masalah banjir kilat. Menurut Adun Batu Kitang, merangkap pengurusi Majlis Pembadaran Padawan MPP, Loh Kerciang, projek program transformasi luar bandar RTP di kampung Bukit Pancur itu menelan kos sebanyak RM100 juta. Berikut menurut beliau semasa melakukan lawatan di kampung Bukit Pancur pada Jumaat. Tambahnya, projek naik taraf sistem perparitan kampung itu bukan sahaja untuk memastikan sistem pengairan air berjalan lancar, malah membantu mengurangkan risiko wabak penyakit denggi. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini. Satu kes positif telah dikesan di daerah lawas hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 704 kes.
Dimaklumkan kes merupakan seorang petugas kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Beliau menjalani saringan ujian COVID-19 pada 20 September 2020 sebelum menyertai pasukan bantuan kesihatan awam ke Sabah dan hasil ujian RT-PCR didapati positif pada 25 September 2020. Susulan kes tersebut, daerah lawas telah bertukar status dari zon hijau kepada zon kuning. Selain itu, turut dimaklumkan bahawa kluster alam di daerah Bintulu diisytiharkan tamat. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.